Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain binti Azmi, merupakan pelajar tahun 1 farmasi. Video ini merupakan video projek bagi kursus kepimpinan abad ke-21. Di dalam video ini, saya akan berkongsi dengan anda wawasan diri saya yang berteraskan 5 elemen SMART. Saya juga akan berkongsi dengan anda tentang 5 sifat kepimpinan yang saya yakin ada di dalam diri saya. Jadi, selamat menonton. Wawasan bermaksud pandangan jauh bagi mencapai matlamat penting sesebuah organisasi atau negara. Wawasan diri saya adalah untuk membangun menjadi ahli farmasi yang berkhidmat kepada masyarakat, merangkumi aspek perubatan dan menjadi pembawa suara belia ke pundak kepemimpinan. Wawasan saya bersifat spesifik. Saya ingin menjadi ahli farmasi dan ketua pemuda peringkat Dun Tlomas. Saya merupakan seorang pelajar sarjana muda farmasi dan telah dilantik pada semester lepas untuk menjadi pemimpin mahasiswa Dun Tlomas. Maka saya melihat peluang-peluang ini sebenarnya merupakan pembuka jalan dan pendorong untuk saya merealisasikan impian dan wawasan diri. Wawasan saya boleh diukur yang pertama melalui pelbagai penilaian berterusan dan juga pengalaman dan prestasi sebagai ketua mahasiswa DUN dan program universiti menjadi penanda aras. Saya mendapatkan motivasi melalui menjadikan prestasi semasa sebagai panduan untuk penambahbaikan. Saya juga menjadikan kegagalan, masalah dan cabaran di dalam peperiksaan dan ketika mendepani mahasiswa sebagai pembakar semangat untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Wawasan saya boleh dicapai. Untuk menjadi seorang ahli farmasi, saya perlu menamatkan pengajian sepenuh masa dengan cemerlang, mengambil peperiksaan forensik, melakukan latihan industri wajib selama setahun dan menjadi ahli farmasi berdaftar. Untuk menjadi ketua pemuda di peringkat DUN, saya akan melaksanakan tugas sebagai ketua mahasiswa DUN dengan baik, mencuba menempatkan diri dalam organisasi pentadbiran DUN. Wawasan saya adalah relevan kerana ia adalah selari dengan bidang yang saya ambil. Wawasan menjadi ketua pemuda di peringkat DUN adalah relevan kerana bertitik tolak daripada pengalaman menjadi ketua mahasiswa DUN. Jadi, saya perlu mencapai wawasan menjadi ahli farmasi dalam masa 4 tahun, menduduki ujian forensik pada tahun ketiga, 3 tahun untuk bergraduasi sebagai pelajar farmasi dan setahun latihan wajib, menyertai sebanyak mungkin organisasi di tahun pertama dan kedua di sepanjang 3 tahun pengajian bagi mendapatkan pengalaman dan mencipta nama. Sekarang, mari kita lihat 5 sifat kepimpinan yang ada pada diri saya. Sabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, dan sesungguh kami akan berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Mengambil iktibar dari kisah Nabi Muhammad SAW yang banyak bersabar walaupun diancam bunuh, diboikot pada 7 tahun kenabian, ancaman perang oleh Hunain dan Rum Byzantium. Sifat sabar merupakan sifat terpuji yang perlu ada dalam diri setiap pemimpin bagi memastikan pimpinan kekal stabil. Saya yakin dengan sifat sabar ini tersermai dalam diri saya. Sebagai contoh, saya sendiri sebagai ketua pernah menghadapi situasi dipersalahkan kerana anak pimpinan tidak mengikuti arahan yang diberikan. Saya sedikit kesal tapi memilih untuk kekal sabar dan menyelesaikan dahulu permasalahan tersebut dengan pihak terkesan dan memohon maaf sebelum kembali memberi peringatan tegas kepada anak-anak pimpinan agar kesalahan tidak berulang. Akan tetapi, saya tahu bahawa sifat ini perlu terus ditekankan dan diperbaiki agar lebih cekal untuk menghadapi cabaran ke depannya. Sifat yang kedua adalah integriti. Sabda Nabi, tiada seorang yang diamanahkan oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati, ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya syurga. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sehebat mana pun sesuatu pentadbiran akan runtuh dengan penipuan. Ini yang berlaku terhadap bank-bank besar, Barings contohnya. Oleh yang demikian, integriti sangat penting untuk mengendalikan sesebuah organisasi. Melihat kepada diri saya yakin saya seorang yang berintegriti. Saya pernah beberapa kali menghadapi keadaan di mana uji kaji makmal saya tidak berjaya dan dipujuk rakanan kumpulan untuk mengubah data. Namun, saya menolak dan meminta untuk mengemukakan sebab dan punca kegagalan di dalam laporan kajian. Saya melihat ini merupakan etika penting yang perlu dipegang oleh setiap pelajar untuk diaplikasikan semasa bekerja kelak. Seterusnya berani. Dalam surah Al-Fusilat ayat 30, Allah berfirman, malaikat akan turun kepada mereka, janganlah kamu berasa takut dan janganlah kamu berasa sedih dan bergembiralah kamu dengan syurga yang Allah telah janjikan kepadamu.
Mengambil iktibar Nabi Daud yang kecil tetapi berani menentang Jalut yang besar, pemimpin perlu berani mengetuai dan keterhadapan kerana dialah yang akan menjadi penunjuk arah bagi ahli pimpinannya. Saya bukanlah orang yang terlalu berani, tapi saya mempunyai prinsip bahawa saya tidak akan hilang apapun jika gagal mencuba. Dari pengalaman sendiri, saya telah beberapa kali mengetuai program dan pernah menawarkan diri untuk menjadi peserta da'i dan membahas peringkat negeri. Keberanian ini, jika terus digilap, akan mampu menaikkan nilai diri saya dan lebih dihormati. Sifat keempat adalah petah berbicara. Dalam surah As-Sad ayat 20 Allah berfirman, dan kami kuatkan kerajaannya serta kami kurniakan kepadanya hikmah dan kepintaran berkata-kata. Seperti kisah Nabi Daud yang dikurniakan oleh Allah SWT hikmah dan kepintaran berbicara. Seorang pemimpin bukan sahaja perlu berani tetapi berkebolehan untuk bercakap. Kebolehan ini adalah perlu dalam melaksanakan urusan rasmi bagi meyakinkan pihak luar juga anak-anak pimpinan. Ini adalah skill yang perlu digilap oleh setiap pelajar universiti terutamanya. Sebagai contoh, saya sebanyak mungkin cuba untuk melibatkan diri dalam organisasi untuk melatih skill komunikasi saya. Saya juga telah menyertai program da'i yang mana tuntutannya adalah untuk menyampaikan mesej kepada pendengar. Kebolehan ini amat penting untuk ada dalam diri setiap ahli farmasi bagi berurusan dengan pesakit. Sifat yang terakhir adalah memberi khidmat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pemimpin yang menutup pintu-pintu mereka dari rakyat yang memerlukan atau yang ingin mengadu atau yang miskin, melainkan Allah akan menutup pintu langit terhadap segala aduannya, hajatnya atau kemiskinannya. Hadis riwayat Tirmizi. Ini mengambil iktibar dari kisah Saidina Umar Al-Khattab yang tetap turun padang dan berkhidmat kepada ibu tua. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang rajin turun memberi khidmat dan meninjau rakyatnya. Hanya dengan cara ini, ia dapat mengetahui nasib sebenar rakyat pimpinannya. Sebagai bakal ahli farmasi, saya perlu selalu melibatkan diri saya dengan masyarakat dan mendengar sendiri keluhan mereka. Ini akan banyak memberi pengetahuan kepada saya tentang keadaan sebenar masyarakat. Sebagai contoh, saya pernah melibatkan diri dalam beberapa program sukarelawan bersama Asnaf KL. Saya juga pernah bersama-sama pelajar perubatan bagi melawat pesakit di rumah mereka. Jadi, sebelum saya melabuhkan tirai, saya yakin wawasan diri saya boleh dicapai melalui penekanan 5 sifat kepimpinan yang saya yakin ada pada diri saya. Jadi, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton.